Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syarul Islam dalam Berita Pagi 15 Ogos 2023. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah antara pemimpin yang paling rapat pernah ditemuinya. Menerusi satu termobile media di Filipina, Presiden Marcos menyatakan beliau dan Datuk Seri Anwar telah lama menjalinkan hubungan persahabatan selama ini. Selain Datuk Seri Anwar, Marcos turut mendedahkan keagraban dengan bekas Perdana Menteri United Kingdom Tony Blair. Beliau juga kagum apabila mengetahui Datuk Seri Anwar merupakan salah seorang peminat Hussein Rizal yang pernah mengadakan siri syarahan mengenai Hussein Rizal. Kedua-dua pemimpin telah bertemu secara rasmi 2 kali. Pada tahun ini, pada Mac lalu, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan ke Filipina, manakala Presiden Marcos pula membuat lawatan ke Malaysia pada Julai baru-baru ini. Pelantikan 10 Exco Negeri Sembilan akan diadakan secepat mungkin selepas rundingan semua parti gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional selesai. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, senarai nama akan dimuktamad selewat-lewatnya minggu ini. Inilah satu kerajaan yang orang melihat seluruh negara. Nampak keseimbangan dia lebih kurang berbanding yang lain, dan saya berharap bahawa ini akan kita tunjukkan bagaimana pentadbiran, kesungguhan kita nak kita buktikan kepada tempat lain, negeri-negeri lain, bahawa ini adalah pasukan yang boleh diharap, pasukan yang mampu membuat perubahan, pasukan yang mampu bekerja bagi memastikan hak rakyat dan juga pembangunan itu diutamakan. Terdahulu, Datuk Seri Aminuddin mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Dalam pada itu, Tuanku Mukhris mengingatkan pemimpin yang dipilih terus menyuarakan permasalahan rakyat. Keutamaan mesti kepada masyarakat, bukan kepentingan peribadi dan politik. Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang ada akan menjurus kepada ketidakadilan serta kerapuhan pelaksanaan sesuatu dasar yang telah dirangka untuk kebaikan rakyat. Beta juga suka mengingati semua wakil rakyat supaya sentiasa bekerjasama, terutamanya ketika Dewan Undangan Negeri bersidang kelak. Ini bagi memastikan rakyat beta di negeri yang beta kasihi ini akan sentiasa mendapat nikmat daripada setiap dasar yang dirangka dan dilaksanakan. Turut mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Adun Jeneri Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional Negeri melafaz sumpah memegang jawatan Menteri Besar Kedah di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah di Balai Mengadap Besar Istana Anak Bukit. Datuk Seri Muhammad Sanusi dilantik semula ke jawatan itu selepas PN memenangi 33 daripada 36 kerusi DUN pada PRU Sabtu lalu. Beliau mempertahankan kerusi DUN Jeneri selepas meraih 21,823 undi menewaskan calon PN Datuk Muhammad Kizri Abu Kasim. Keputusan yang diperoleh gabungan PH dan BN dalam pilihan raya DUN ke-15 Sabtu lalu bukan satu kegagalan. Malah pengarah komunikasi PH, Fahmi Fadil, menyifatkan gabungan tersebut berjaya menerusi cabaran kuat yang diberikan Perikatan Nasional. Menurut beliau, PH-BN bukan sahaja memenangi undi popular, tetapi juga tiada seorang daripada calon mereka yang hilang deposit. PHBN juga mendapat hampir 50% daripada jumlah undi. Bagaimanapun, susulan pembahagian kerusi DUN yang tidak seimbang, gabungan itu hanya memperolehi 40% daripada 245 kerusi yang dipertandingkan. Justru Kerajaan Perpaduan perlu melihat kepada faktor calon, jentera, manifesto, dasar dan kaedah kempennya
bagi meningkatkan prestasinya pada pilihan raya akan datang. Kajian lebih terperinci juga akan dilaksana bagi memahami lebih jelas terhadap keputusan pilihan raya di 6 negeri berkenaan. Mengenai peratusan keluar mengundi yang rendah pula, beliau berpendapat ia turut dipengaruhi kelesuan pengundi berikutan PRU ke-15 diadakan tidak sampai setahun sebelum ini. Lafaz ikrar rukun negara diselaras bermula dengan bacaan penuh mukadimah diikuti 5 prinsip berkenaan. Ramai menyambut baik langkah itu bagi menyemai taat setia dan rasa cintakan negara. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Dengan saranan Menteri Perpaduan untuk menerapkan semua frasa-frasa sebelum pelajar-pelajar lafazkan ikrar rukun negara, dia sangat membantu pelajar-pelajar, terutamanya bagi di Malaysia, sebagai tahu bangsa Malaysia kita berbilang kaum, dapat memupukkan lagi perpaduan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Wajar dilakukan sebabnya seperti kita tahu dekat negara kita sendiri, penduduknya adalah berbilang mangsa. Jadi bila perkara ini diterapkan contohnya kepada budak-budak sekolah, jadi benda ni akan memberi kesan yang positif lah kepada rakyat di negara kita. Contohnya dari kecil lagi mereka dah didedahkan dengan perkara yang sebegini. Kita kena ambil daripada akar umbi lah. Maksud saya bukan setakat dari sekolah rendah, tapi dari peringkat tadika lagi. Kita dah masukkan, install dalam jiwa raga dia. Jadi bila dia dah besar, peringkat demi peringkat, insya-Allah dia orang mampu untuk ni lah menerapkan rukun negara. Rukun negara diisytihar secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Tujuannya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat berbilang kaum dan menjamin ketenteraman negara daripada penjajahan luar. Untuk aktiviti eksplorasi rukun negara ini diteruskan di semua peringkat, ya. Dan sekarang kita adakan di peringkat sekolah, dan kita haraplah cita-cita kita untuk rukun negara ini dilafaz dengan penuhnya, memulakan dengan cita-cita ataupun mukadimah rukun negara ini kepada prinsip 5 prinsip yang seterusnya. Itu kita nak, sebab penghayatan itu dari segi cita-citanya amat penting. Diterapkan di semua peringkat dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, pastinya pemahaman 5 prinsip itu dapat dikembangkan sekaligus menjadi tunjang kepada keharmonian negara. Usaha ini dilakukan adalah untuk meningkatkan lagi penghayatan kepada prinsip-prinsip rukun negara yang menjadi salah satu ejen kepada penyatuan dan juga semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Jika sebelum ini ianya hanya dilafazkan pada 5 prinsipnya semata-mata, namun selepas ini ia akan bermula dengan mukadimah yang pastinya memiliki dan memenuhi ciri-ciri kepada penyatuan dan juga rukun negara. Muhammad Najib Masyur, RTM. Melaksanakan pembaharuan supaya Malaysia dapat tergolong antara 12 ekonomi terbaik di dunia dari segi daya saing dan ease of doing business. Maka seharusnya diwar-warkan ke seluruh pelosok dunia bahawa Malaysia terbuka dan bersedia menerima kehadiran para pelabur dan peniaga. Bersua kembali. Tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana individu yang menzalimi kanak-kanak. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi turut meluahkan rasa sedih atas kes kanak-kanak 7 tahun yang dipercayai didera ibu dan rakannya di Pasir Gudang. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Onn menyatakan beliau cukup terkesan dengan kes penderaan terbabit. Beliau dimaklumkan kanak-kanak itu kemungkinan akan dijaga oleh datuknya selepas menjalani rawatan di hospital. Pada masa sama, beliau turut merakamkan penghargaan kepada orang awam dan komuniti setempat yang peka dengan keadaan sekeliling.
Seorang lelaki dihukum penjara 702 tahun dan 234 sebatan atas 19 pertuduhan merogol dan 11 tuduhan amang seksual terhadap 2 anak kandungnya sejak 6 tahun lalu. Tertuduh mengaku bersalah di hadapan Mahkamah Session Muar. Pekerja pembersihan berusia 53 tahun itu dituduh melakukan perbuatan terbabit terhadap kedua-dua anak perempuannya ketika mereka berusia 9 dan 10 tahun. Kejadian berlaku sejak 2017 dan kali terakhir pada 9 Julai lalu di 2 rumah berbeza di Muar. Lelaki terbabit juga didakwa melakukan perbuatan amang seksual ke atas kedua-dua bangsa di lokasi dan tarikh sama. Hakim Abu Manat mengarahkan hukuman terhadap tertuduh dijalankan serentak dari tarikh tertuduh ditangkap 10 Julai lalu. Ini bermakna tertuduh hanya dipenjara 42 tahun dengan jumlah hukuman sebatan kekal. Penumpang penerbangan Malaysia Airlines MH122 dipindahkan ke penerbangan seterusnya selepas mendapat pelepasan daripada pihak berkuasa. Malaysia Airlines dalam kenyataan memaklumkan penerbangan berkenaan membawa 199 penumpang dan 12 anak kapal. Terdahulu pesawat yang berlepas ke Kuala Lumpur dari lapangan terbang antarabangsa Sydney, Australia itu terpaksa berpatah balik berikutan gangguan daripada penumpang di dalam pesawat berkenaan. Video yang disiarkan menerusi aplikasi X oleh individu yang didakwa berada dalam penerbangan tersebut menunjukkan kru penerbangan cuba menenangkan seorang lelaki yang menjerit kepada penumpang lain. Polis Persekutuan Australia dalam kenyataan memaklumkan seorang penumpang lelaki berusia 45 tahun yang didakwa mencetuskan gangguan itu telah ditahan tanpa sebarang insiden. Khidmat unit anjing pengesan akan diguna pasukan simpanan Persekutuan FRU bagi penugasan di kawasan rusuhan bermula awal tahun depan. Inisiatif bagi mempelbagaikan tugasan haiwan tersebut termasuk mengesan bom. Dan telah diluluskan 10 ekor untuk pembelian. InsyaAllah tahun depan kita akan mulakan K9. Selain pada PSP ni kita nak buka dah. Kita tak mahu lagi PSP ni dipandang untuk menjaga standby untuk rusuhan dia. Saya multitaskingkan. Dia orang ni perlu terlibat juga dalam buat risikan di bawah dan sebagainya. Selain tugas-tugas khas seperti jaga aman, terlibat dalam big event iaitu kontrol masa convention atau musawarah besar-besaran. Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam Bukit Aman kini dalam proses meningkatkan kemahiran dalam FRU supaya standing dengan pasukan Smart Team. Turut dicadangkan penubuhan pasukan khas anjing pengiring bagi penugasan mengiring. Maxis bersetuju memeterai perjanjian akses 5G dengan Digital Nasional Berhad DNB. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menjelaskan ini bermakna semua telco utama di negara ini akan menyediakan akses 5G. Persetujuan itu berikutan beberapa siri perbincangan sejak keputusan untuk menukar model pelaksanaan 5G kepada dui rangkaian sebaik sahaja pelaksanaan semasa di bawah DNB capai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Fahmi sebelum ini maklumkan selain Maxis, Celcom DG, Telekom Malaysia, U-Mobile dan YTL Communications akan mengutamakan proses pemegangan saham dalam DNB, seterusnya menyokong pembangunan rangkaian 5G oleh DNB menjelang penghujung tahun ini. Ia susulan kejayaan pasukan petugas pelaksanaan dui rangkaian 5G Malaysia mencapai persetujuan berkaitan penyertaan ekuiti dalam DNB dan perjanjian akses 5G bersama DNB. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia (MATA) menyasarkan jualan sebanyak RM350 juta menerusi MATA Fair dari 1 hingga 3 September ini. Menurut Presidennya Nigel Wong, acara yang berlangsung di MATA itu dijangka menerima 200,000 pengunjung. The 350 million targeted sales, out of that we are targeting 70 million for domestic tourism. So this particular fair, we are actually emphasizing a lot on a new format for the domestic hall, which would make things a lot more exciting for visitors wanting to do a bit of cuti-cuti Malaysia.
Sementara itu, beliau yakin sasaran ketibaan pelancong asing ke Malaysia sebanyak 18 juta orang tahun ini mampu dicapai. Pelaksanaan jualan agro madani terus memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat. Di Keningau, Sabah, jualan berkenaan bukan sahaja dapat membantu pengguna menjimatkan perbelanjaan, malah ia turut memberi ruang kepada usahawan fama dan peniaga tempatan menjana pendapatan. Dulis Simon ada laporannya. Jualan yang diadakan sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang Peringkat Negeri Sabah 2023 oleh Jabatan Penerangan Malaysia Sabah di Kampung Kota Ayangan, Keningau ini mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Langkah Fama melibatkan usahawan Fama dan peniaga tempatan untuk memasarkan hasil pertanian masing-masing. Dalam jualan ini nyata memberi peluang kepada mereka untuk menjana pendapatan. Berterima kasih penerangan karena kami dapat mencari rezeki secara kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan, tapi kami berbanggalah. Kampung kami Kota Ayangan macam seluruh masyarakat nampak, bahkan di seluruh Malaysia. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang kerajaan akan buat lagi di sini kan. Bagus jugalah kalau macam berniaga di sini supaya kita dapat yang macam lebih sedikit daripada yang tidak buat begini. Paling baguslah, paling meriahlah kalau di sambutan Hari Kemerdekaan. Menurut Pegawai Fama Keningau, Alidin Sitimon, penganjuran julung kali berkenaan menyasarkan penglibatan usahawan fama dan peniaga tempatan bagi memudahkan produk segar dipasarkan kepada pengguna. Kita adakan di sini, kita bawa usahawan-usahawan fama untuk berjualan di sini supaya penduduk setempat boleh dapatkan barangan-barangan keperluan lah, sayur-sayuran, buah-buahan dan ikan ayam begitulah. Dan di samping itu kami selaku Fama juga ada mengadakan satu jualan yang dinamakan jualan combo madani. Jualan combo madani ini adalah satu jualan yang kita jual pada harga nilainya pada harga RM25 dan kita jual dengan nilai hanya RM20 dan ada penjimatan sebanyak RM5 lah di situ. Melalui program ini, komoditi jualan diperluas meliputi produk segar dan barangan kawalan dengan penjimatan 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat bagi komoditi terpilih. Dulis Simon, Berita RTM. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Beralih ke sukan. Bola sepak Liga Super, Selangor FC mengukuhkan cengkaman dalam perubatan slot Piala AFC musim depan dengan melebarkan jurang mata di tempat kedua selepas menjinakkan Negeri Sembilan FC 4-0 malam tadi. Beraksi di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy, The Red Giants mendominasi separuh masa pertama dan mendahului jaringan menerusi pemain import Richmond Rocky pada minit ke-27. Di babak kedua, pasukan pelawat menjaringkan 3 lagi gol dicetak Aaron Del Valle pada minit ke-59, Johanry Orozco minit ke-75 sebelum Haris Haikal melengkapkan kemenangan minit ke-83. Skuad Jang terus berputih mata tanpa sebarang jaringan. Selangor kini mengumpul 46 mata. 6 mata mendahului KDA FC di tempat ketiga yang kurang 2 perlawanan. Baik, sementara itu dalam satu lagi aksi di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru, Terengganu FC berpesta gol mengatasi Kelantan FC 8-0. Terdahulu pertembungan itu tertangguh 90 minit gara-gara padang dinaiki air susulan hujan lebat. Situasi itu tidak menjejaskan skuad penyu bimbingan Tomislav Steinbruckner yang beraksi cemerlang dengan mencetak 4 gol pada separuh masa pertama. Gol dicetak Ivan Mahmud
Nurilo Tutkal-Sinlov, Nick Sharif Hasifi dan Engku Nur Syakir. Di babak kedua, tuan rumah terus dirundung malang apabila TFC bertalu-talu menyumbat gol. Mahmud mencatat hat-trick dan jaringan lain disempurnakan Safwan Mazlan dan Hakimi Abdullah untuk melengkapkan malam gilang gemilang buat TFC. Terengganu kekal di tangga ke-6 manakala The Red Warriors setia di kedudukan kedua tercorot. Tiga jurulatih hoki dari Australia termasuk pakar sudut penalti Chris Cirillo akan terus dikekalkan dalam skuad kebangsaan sehingga ke kelayakan Sukan Olimpik Paris. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal menjelaskan pihaknya mempunyai perancangan jangka panjang untuk kesemua jurulatih berkenaan. Selain Cirillo, KHM turut mendapatkan Glenn Turner dan Kieran Govers yang memperkukuhkan aspek serangan. Bukan saja untuk Sukan Asia tapi untuk macam junior team, juga wanita, memang kita akan pakai pengalaman mereka lah insya-Allah. Jadi itu salah satu kewangan yang kita kena belanja sikit, tapi memang itu kita akan carilah macam mana nak bantu. KHM juga bersedia menghantar jurulatih tempatan ke negara rantau Asia Tenggara bagi memastikan sukan hoki terus berkembang. Baik, berita pagi 15 Ogos 2023 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.